Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Bertemu kembali rentasan berita edisi 909. Saya Sawaz Yusof, antara paparan utama malam ini. Parlimen perlu segera bersidang. Fahamkah Menteri Perkataan Integriti dan segera? Pelan apakah ini? Buka Parlimen atau Mahyadin undur diri? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, Jom Channel menzahirkan junjung kasih atas kearifan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu mendengar suara hati rakyat marhain berhubung kegetiran masalah pandemik COVID-19, ekonomi serta sosial yang menimpa negara yang kita cintai ini, Daulat Tuanku. Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad, Raja-Raja Melayu sependapat bahawa tiada keperluan meneruskan darurat selepas 1 Ogos. Malah yang diperlukan ialah Parlimen bersidang dengan segera. Raja-raja pemerintah berpendirian pentingnya dihormati mekanisme semak dan juga imbang antara cabang eksekutif, cabang legislatif dan cabang kehakiman untuk menjamin berlakunya tadbir urus yang telus, berintegriti dan bertanggungjawab kepada rakyat, terutama dalam hal ehwal keuangan dan perbelanjaan negara. Dalam semangat tersebut, Raja-Raja pemerintah menyokong dan senada dengan pendirian Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang menitahkan agar Parlimen segera bersidang, kata kenyataan itu. Raja-Raja Melayu turut sependapat dalam 7 perkara, iaitu nyawa dan kehidupan rakyat wajib diutamakan mengatasi perkara-perkara lain. Program vaksinasi hendaklah dipertingkatkan dengan mengurangkan kerenah birokrasi agar mencapai imuniti kelompok 80% secepat mungkin. Program menangani wabak COVID-19 hendaklah difahami serta mendapat sokongan rakyat tanpa menimbulkan sebarang keraguan dan tanpa dianggap mempunyai sebarang muslihat politik yang terselindung. Kaedah menangani wabak COVID-19 hendaklah bersifat inklusif. Suhu politik yang semakin panas wajib diredakan. Pentingnya sebuah kerajaan yang stabil dan mendapat keyakinan serta mendapat sokongan majoriti rakyat. Tidak ada keperluan meletakkan negara di bawah pemerintahan darurat selepas Ogos 2021. Menurut penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Raja-Raja pemerintah berpendirian kaedah dan prosedur persidangan seperti yang diamalkan di beberapa buah negara yang terbukti dapat mengawal rangkaian jangkitan virus COVID-19 wajarlah diperkenalkan dan diterima pakai di negara ini. Adalah menjadi kewajipan yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja pemerintah di negeri-negeri untuk mengimbangi pelbagai tuntutan demi menjamin berlakunya keadilan dan menghindarkan kemungkinan sebenar ataupun tanggapan berlakunya sebarang penyalahgunaan kuasa. Raja-Raja Melayu turut menegaskan pentingnya prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen diterjemahkan melalui budaya pemerintahan yang ada pada setiap masa, meluhurkan perlembagaan negara dan mendaulatkan undang-undang. Tegas kenyataan itu. Untuk mencari maksud titah yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu itu, Jom Channel merujuk kepada kenyataan pakar perundangan pengerusi kanun Biro Undang-Undang Amanah, Dr. Zulkarnain Luqman. Dalam ulasannya, beliau berkata walaupun Majlis Raja-Raja Melayu tidaklah sampai menggunakan istilah
Tanda pagar kerajaan gagal, raja-raja jelas tidak berpuas hati dengan prestasi kerajaan sekarang ini. Ini isyarat penting kepada Kerajaan Perikatan Nasional bahawa hal ini adalah serius dan perlu perhatian segera. Jika dilihat kenyataan kali ini langsung tidak menyebut perkataan kerajaan beta sebagaimana kenyataan sebelum ini. 3 perenggan terakhir, kenyataan yang di-Pertuan Agong hanya menzahirkan penghargaan kepada Raja-Raja Melayu, penghargaan kepada petugas barisan hadapan dan akhir sekali kepada rakyat. Tidak mungkin yang di-Pertuan Agong secara tidak sengaja tercicir penghargaan kepada kerajaan melainkan ianya adalah sengaja tidak disebutkan, kata Zulkarnain. Menurut beliau, titah yang di-Pertuan Agong dan raja-raja itu masih menghormati kedudukan dan kedaulatan takhta sebagai raja berperlembagaan dan sebagai institusi dalam perlembagaan tanpa mencampuri bidang kuasa eksekutif dan legislatif. Teguran berlapik bahawa perlunya kerajaan yang stabil dan kukuh perlu dibaca secara terbalik bahawa kerajaan yang ada ini tidak kukuh dan tidak stabil serta tidak berfungsi secara efektif. Cuma, yang di-Pertuan Agong tidaklah sampai menyatakan tukar kerajaan meskipun hakikatnya nakhoda baharu bagi negara ini perlu dilantik jelasnya. Merujuk kepada 7 perkara yang raja-raja mengambil maklum, menunjukkan situasi kerajaan gagal. Ini sangat memalukan dalam mana asas awal kerajaan ini adalah Melayu Islam dan laungan Islam. Sebagai penyelesaian itu sudah tidak bererti. Kesemua itu sudah menjadi slogan politik untuk tujuan meraih sokongan semata-mata dan tidak berupaya diterjemahkan dalam alam realiti, ujar beliau. Zulkarnain berpendapat raja-raja tidak berpuas hati mengenai takbir urus tentang hal-hal integriti, khasnya berkaitan perbelanjaan keuangan negara dan institusi parlimen boleh menyemak hal itu. Perenggan akhir kenyataan itu seolah-olah isyarat wujudnya penyalahgunaan kuasa sehingga kini perbelanjaan berkaitan COVID-19 ini khasnya perolehan PPE dan vaksin kesemuanya dibuat secara rundingan terus dan perolehan darurat, ujar Zulkarnain. Justru bila melontarkan beberapa pertanyaan, apakah yang patut dibuat sekarang oleh Perdana Menteri? Tidakkah beliau berasa kesipuan dengan layanan raja-raja ini kepadanya? Tidakkah seluruh kabinet juga mempunyai sedikit rasa gundah dengan titah raja-raja ini? Menurut Zulkarnain, cara terhormat adalah untuk ahli kabinet meletakkan jawatan dan memberikan ruang kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melantik nakhoda baharu bagi tanah air tercinta ini. Jika Perdana Menteri masih lagi mahu gagahkan diri memegang tampuk, maka ingatlah bahawa kejatuhannya nanti akan lebih berat ditanggung daripada kejatuhan Perdana Menteri yang dikaitkan dengan 1MDB. Bagi Menteri Kabinet sekarang, eloklah meletakkan jawatan dan meminggirkan diri daripada kerajaan gagal ini sebelum terlambat, terutama menteri-menteri yang sepatutnya berpegang teguh dengan prinsip Islam, nasihatnya. Setelah ditempelak oleh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu, adakah kerajaan Tebu Atap ini menginsafi keterlanjuran mereka? Adakah mereka akan senada bersama rakyat Merahain dengan menjunjung kasih titah Raja-Raja Melayu ini? Jangan ke mana-mana, saksikan rentasan seterusnya. Mengulas kenyataan Raja-Raja Melayu yang menitahkan agar Parlimen segera bersidang, bekas Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Muhammad Yusof berkata ia wajar dilaksanakan dengan kadar segera tanpa perlu menunggu darurat tamat pada 1 Ogos. Pada pandangan saya adalah wajar dan sesuai untuk Perdana Menteri dan Kabinet seterusnya memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memanggil Parlimen untuk bersidang dengan kadar segera sebelum berakhirnya tempoh darurat sekarang, katanya dalam satu kenyataan yang dipetik Malaysia Kini. Menurut laporan, Muhammad Arif menegaskan Yang di-Pertuan Agong menyuarakan pendapat yang jelas bahawa Parlimen adalah platform penting untuk membincangkan ordinan-ordinan darurat dan pelan pemulihan negara. Pendapat yang diberikan adalah amat wajar dan tepat sambil mencerminkan fungsi Agong di bawah Perlembagaan Malaysia, iaitu merangkumi hak baginda untuk mendapat maklumat, dirunding dan memberi nasihat kepada Perdana Menteri dan Kabinet dalam hal-hal negara. Apa yang disarankan juga selari dengan kehendak penting perkara 150/3 Perlembagaan Persekutuan, iaitu pengisytiharan darurat dan ordinan-ordinan di bawahnya hendaklah dibentangkan di Parlimen. Ini semestinya bermakna sebelum tamatnya tempoh darurat sekarang, iaitu 1 Ogos 2021 tegasnya. Tetapi apa kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan?
berbelit lidahnya mencari hujah untuk mengingkari titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah yang dipersetujui Majlis Raja-Raja. Perkataan digunakan dalam kenyataan Yang di-Pertuan Agong adalah persidangan parlimen perlu diadakan secepat mungkin. Yang di-Pertuan Agong tidak menitahkan supaya persidangan parlimen perlu diadakan pada bulan tertentu, katanya. Beliau berhujah bahawa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata parlimen akan bersidang pada bulan September atau Oktober. Sekarang kita sudah hampir penghujung Jun. Selepas ini Julai, Ogos, September sudah hampir. Pasti persidangan akan diadakan. Yang di-Pertuan Agong titah bincang isu COVID-19. Jadi kita fokus tentang COVID-19. Kerajaan bersedia terima pandangan dan saranan daripada pembangkang sekalipun. Tuanku tak titah perkara lain, kata Setiausaha Agong PAS itu. Demikian antara lain hujahnya dalam program Bicara Harakah bertajuk Proklamasi Darurat berjaya atau sebaliknya yang disiarkan secara maya. Bila masa kerajaan Tebuk Atap ada mendengar saranan daripada pembangkang, sedangkan dengan Yang di-Pertuan Agong pun mereka derhaka. Menurut penyimpan Moho Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad, Raja-Raja Melayu berpendirian pentingnya dihormati mekanisme semak dan imbang antara cabang eksekutif, cabang legislatif dan cabang kehakiman untuk menjamin berlakunya tadbir urus yang telus, berintegriti dan bertanggungjawab kepada rakyat terutama dalam hal ehwal keuangan dan perbelanjaan negara. Tetapi Taqiyuddin berkata Yang di-Pertuan Agong tidak titah perkara ini. Ahli Jawatan Kuasa Khas Bebas Darurat 2021, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengingatkan Taqiyuddin bahawa kali pertama Yang di-Pertuan Agong bertitah bahawa parlimen boleh bersidang dalam masa darurat ialah pada 24 Februari 2021. Namun kata Saifuddin, Perdana Menteri dan Taqiyuddin tidak menghiraukan titah tuanku. Hari ini, Tuanku Agong ulangi titah parlimen bersidang secepat mungkin. Reaksi Menteri Taqiyuddin, tuanku tidak sebut tarikh, jadi kerajaan bercadang tunggu sehingga September. Jun nak tunggu sehingga September itu bukan secepat mungkin. Itu dah jatuh tak hormat kepada titah tuanku dan Raja-Raja Melayu, kata Setiausaha Agong Pakatan Harapan itu. Sebelum ini, jom channel memetik tulisan Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dalam coretannya di Facebook pada 14 Jun yang bertajuk Terpenting Adil, Sistem Khilafah atau Beraja. Di awal tulisannya, Hadi berkata, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa berlaku adil adalah satu amanah yang paling besar dan diikat dengan sifat iman, wala, yakni setia dan taat. Dalam tulisan yang dipagari dengan ayat-ayat dari Al-Quran itu, Hadi bersyarah bahawa rakyat hendaklah taat kepada pemerintah sama ada raja dan khilafah. Di hujung rencananya, beliau mencemuh pihak yang tidak dinamakannya. Maka mereka yang cuba merungkai sistem beraja wajib ditentang habis-habisan kerana mereka laksana makhluk perosak, tikus yang membaiki labu. Siapa sebenarnya yang merungkai sistem beraja? Dengan hujah kononnya Yang di-Pertuan Agong perlu mendengar hanya nasihat kabinet di waktu darurat. Sedangkan baginda sepatutnya mendengar nasihat Jawatan Kuasa Khas Bebas Darurat 2021 yang dilantik oleh baginda sendiri. Siapa sebenarnya bersekongkol dalam langkah syaratan? Kononnya hendak menyelamatkan negara. Tetapi semua tindakan, semua Raja-Raja Melayu turut setuju. Gagal. Justru siapa yang wajar diumpamakan seperti tikus membaiki labu. Demikian sikap pemimpin-pemimpin PAS yang kini kepanasan akibat bermain api bigotry menerusi kebencian yang melampau kepada Pakatan Harapan, khususnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, DAP dan juga Amanah. Sehari sebelum Majlis Raja-Raja bermesyuarat, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin membentangkan apa yang dinamakan Pelan Pemulihan Negara yang mengandungi 4 fasa. Namun pelbagai pihak tidak teruja dengan pelan tersebut. Malah Majlis Presiden Pakatan Harapan menegaskan Perdana Menteri hanya membentangkan satu pelan yang tidak lengkap, tanpa strategi dan tanpa apa-apa pelan yang sebenar. Kami meneliti pelan yang dibentangkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Mohamad Yassin petang semalam. Walau bagaimanapun, kami sangat terkejut apabila mendapati bahawa ianya hanyalah siri fasa tanpa strategi yang lengkap maupun langkah-langkah yang jelas, bersepadu dan menyeluruh untuk mengatasi pandemik COVID-19, kata mereka. Menurut Majlis Presiden Pakatan Harapan, pelan tersebut tidak disertai dengan pendekatan untuk memberi bantuan secukupnya kepada rakyat serta syarikat-syarikat yang sedang menderita, memulihkan ekonomi dan gerakan kebangkitan semula Malaysia. Ia bagaikan satu pelan mengaku kalah pada pandemik COVID-19, kata Majlis Presiden Pakatan Harapan
dalam satu kenyataan. Menurut Pakatan Harapan, siri fasa pelan tersebut kononnya berasaskan sains dan data, namun realitinya data yang dimaksudkan tidak telus, tidak terbuka dan tidak terperinci untuk diteliti orang ramai dan mudah termanipulasi seperti yang pernah kita saksikan sebelum ini. Oleh itu, kami berpandangan Perdana Menteri telah mempersembahkan satu pelan tanpa apa-apa pelan yang sebenar. Ini adalah satu pengumuman tergesa-gesa yang cuba mengalih pandangan rakyat dari keadaan kepimpinan yang terumbang-ambing, hilang arah dan gagal berkali-kali untuk mengawal pandemik ini dengan baik. Jika diikut juga pelan ini, akhirnya ia akan dipersalahkan dan menjadi mangsa sekiranya pandemik tidak dapat dikawal adalah rakyat. Menurut kenyataan Majlis Presiden Pakatan Harapan yang dikeluarkan bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng. Sebelum itu, pelan pemulihan negara tersebut dikritik oleh bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tan Sri Rafidah Aziz yang disifatkannya tidak merangkumi strategi untuk membantu dalam menggerakkan negara ke hadapan sambil menguruskan pandemik COVID-19. Dia berkata kerajaan perlu menerapkan pendekatan pencegahan penularan pandemik COVID-19 dalam pelan berkenaan. Kata Rafidah, pelan pemulihan seharusnya memfokuskan kepada isu semasa seperti sektor ekonomi, pendidikan, industri-industri utama, kesihatan dan pemotongan cukai. Kerajaan harus mempunyai strategi untuk menangani masalah kerugian rakyat dari segi pendidikan dan kehilangan pekerjaan, terutama dalam kalangan mereka yang diberhentikan kerana penutupan perniagaan, katanya. Beliau menyarankan kerajaan memperkenalkan pemotongan cukai dan sebagainya untuk mempertingkatkan pekerjaan, menambah kompetensi dalam teknologi maklumat yang relevan dan mempunyai penyesuaian untuk persekitaran pasaran norma baharu global. Menurut Rafidah, semua ini perlu dilakukan selari dengan pengurusan pandemik COVID-19. Persoalan yang ingin diajukan kepada rakyat sekarang ini, mampukah kerajaan tebuk atap melakukannya? Apa yang rakyat saksikan hanyalah sebuah kerajaan yang bertunggang terbalik. Dengan berita kurang enak tentang pertengkaran terbuka antara Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Menerusi kenyataan beliau, saya dah tutup pintu depan tapi ... Azmin yang dituduh sebagai perancang langkah Sheraton merupakan menteri yang mengurus ekonomi negara yang tidak popular. Setakat jam 9 pagi tadi, 239,803 telah menandatangani kempen #Azmin letak jawatan di change.org. Kemudian kita dikejutkan dengan memo dari Jabatan Perdana Menteri yang menyatakan bahawa nama Perdana Menteri Malaysia bukan Muhyiddin Yassin tetapi Mahyadin Mohamad Yassin. Perubahan nama Perdana Menteri ini membesarkan lagi isu defisit kepercayaan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Bukan hanya di kalangan rakyat tetapi mungkin juga pelabur-pelabur asing. Justru timbul persoalan mengenai keabsahan terhadap pembuat pelan pemulihan negara ini. Jika pembuatnya tiada keabsahan, adakah pelan yang dibuatnya itu sah? Makin bercelaru nampaknya kerajaan tanpa manifesto ini. Majlis Presiden Pakatan Harapan menjunjung kasih atas titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah bahawa persidangan Parlimen perlu diadakan secepat mungkin. Kami juga mengambil maklum kenyataan media penyimpan Mahu Besar Raja-Raja bahawa Raja-Raja pemerintah menyokong dan senada dengan pendirian Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang menitahkan agar Parlimen bersidang segera, kata kenyataan Majlis Presiden itu. Mereka berpendapat tindakan Kerajaan Perikatan Nasional selama darurat sedang berjalan hendaklah dibawa ke Parlimen untuk diteliti. Oleh itu adalah teramat jelas bahawa Perdana Menteri perlu menjunjung titah dan menasihati Tuanku untuk memanggil sidang Parlimen secepat mungkin. Amatlah penting Parlimen dibuka semula sekarang agar semak imbang tata kelola dan perjalanan pentadbiran Putrajaya dapat dilakukan. Ordinan-ordinan darurat serta pelan pemulihan negara dapat dibahas. Peruntukan perbelanjaan kerajaan bagi membantu rakyat dapat dibincangkan dan suara rintihan isi hati rakyat dapat didengar dengan lebih jelas, kata kenyataan itu. Kenyataan Majlis Presiden Pakatan Harapan dikeluarkan bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha DAP Lim Guan Eng. Mereka berpendapat Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mohamad Yassin tidak boleh terus berlengah atau memberi alasan untuk melewatkan sidang Parlimen.
Ia bukan sahaja bermaksud beliau telah mengetepikan pandangan tuanku itu, malah ia memberi gambaran bahawa Perdana Menteri telah hilang keyakinan untuk terus mentadbir. Dan jika Perdana Menteri tetap bertegas enggan menasihati tuanku segera, beliau harus mengambil tindakan terhormat dengan mengundurkan diri, tegas Majlis Presiden Pakatan Harapan. Namun pemimpin Perikatan Nasional mencanai pelbagai alasan untuk ingkar kepada titah Yang di-Pertuan Agong. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dalam rencananya yang bertajuk Melangkaui Politik dan Pandemik turut menyentuh mengenai desakan supaya Parlimen dibuka. Namun dua perenggan yang digunakan oleh menteri yang menganggap Cina Komunis itu abang besar amat kelakar. Di awal rencananya beliau menulis dengan menyiratkan tomahan. Desakan politik agar Parlimen dibuka semula tidak boleh mempunyai agenda tersembunyi. Seruan agar Parlimen kembali bersidang tidak boleh dijadikan alat pemuas nafsu politik sesetengah individu. Dan hampir di penghujung rencananya pula, beliau menyeru supaya mengurangkan politik. Kita mesti mengamalkan pembaharuan dalam berpolitik dan bukannya masih dengan amalan politik tanpa batas. Ini adalah masa terbaik untuk kita ahli politik daripada kedua-dua belah pihak buktikan yang kita boleh berperanan dengan lebih baik serta menunjukkan kepada rakyat kita di sini untuk berkhidmat. Hishamuddin sewajarnya mencerminkan diri sendiri. Tidakkah langkah Sheraton pada 23 Februari 2020 ketika negara sedang dilanda wabak COVID-19 itu bertujuan untuk memuaskan nafsu serakah politik sesetengah individu? Nafsu politik yang tidak pernah puas sehingga Dewan Undangan Negeri Sabah digegar dan pilihan raya negeri terpaksa diadakan. Itulah sebenarnya yang menjadi punca pandemik COVID-19 semakin mengganas sehingga ke hari ini. Walaupun kabinet bersaiz XXXL, kerajaan tebuk atap yang dipenuhi golongan ruai bidah hasil daripada scheme of things tidak mampu menanganinya. Ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan yang menuntut Parlimen dibuka punya matlamat yang mahu supaya semak imbang terhadap semua hal ehwal tadbir urus negara, khususnya yang berhubung dengan keuangan dibahas dengan teliti, secara telus dan berintegriti dengan penuh tanggungjawab. Bukankah ia jauh lebih baik daripada menggunakan darurat untuk menggubal undang-undang bagi memudahkan penjarahan perbendaharaan negara? Contohnya, kumpulan wang amanah negara KWAN yang disimpan untuk generasi akan datang. Adakah Menteri UMNO yang kini bersekongkol dengan Perikatan Nasional mahu derhaka kepada Yang di-Pertuan Agong sebagaimana pemimpin PAS yang sanggup mengumpulkan 400 NGO Islam semata-mata kerana nafsu mahu darurat dikekalkan? Sedangkan Yang di-Pertuan Agong dengan persetujuan Majlis Raja-Raja telah membuat keputusan tidak memperkenan darurat disambung selepas 1 Ogos 2021. Daripada buat kerja menunggang agama itu, rasanya lebih baik lagi kerja menyusun tuala wanita di kedai rakyat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawi. Rakyat tahu apa matlamat sebenar. Kalian enggan membuka Parlimen dan mahu darurat dikekalkan kerana rakyat sebenarnya memang tidak bodoh kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.